Hai, Assalamualaikum. Saya Ifa. Dan saya Awi. Anda sedang menonton rancangan Purple Talk Season 1 Episod 3. So, hari ini kita nak bincangkan topik tentang Tentang apa tu Ifa? Hari ini kita nak membincangkan topik tentang boleh ke tak boleh buat rawatan gigi dalam bulan Ramadan. Boleh ke Ifa? Boleh ke? Okey, sebelum tu admin Ifa dan juga admin Awi nak ucapkan selamat menyambut Ramadan. Selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua umat Islam di luar sana. Okey, di seluruh negara, di seluruh dunia lah. So korang mesti kalau macam bagi umat Islam mesti korang keliru. Boleh ke buat rawatan gigi? Yang bukan Islam tu tak kisah, boleh je. Betul tak? Ya, yang memang Islam memanglah dia tertanya. Tak macam tadi ada macam tersalah sebut tapi tak apa. Tak payah pandang benda tu. Okey. So, korang yang Islam mestilah tertanya-tanya boleh ke tak boleh, batal puasa ke, makruh ke, ataupun memang tak boleh buat langsung rawatan pergigian di bulan Ramadan. So sebenarnya kalau korang nak tahu jawapan, Korang kena tengoklah Purple Talk ni. korang kena stay tune, okay? Kena duduk depan handphone ke, depan laptop ke, tunggu sampailah kita bawa masuk Dr. Atika. So Dr. Atika akan menerangkan tentang Boleh ke tidak di bulan puasa kita buat rawatan. yes, so korang kena stay tune, okay? Jadi sebelum kita mula, korang yang dekat luar sana yang tengah tengok tu, janganlah lupa share dulu Dan like video ni. So, lagi ramai tengok, lagi ramai dapat info yang penting ni, yang ramai tak tahu. So, korang takkanlah nak dapat ilmu ataupun pengetahuan yang korang seorang je dapat tahu. Mestilah korang nak beritahu orang lain, kawan-kawan dan juga keluarga. So, jangan lupa like dan juga share. Minimum kepada 5 grup. Tapi sebelum tu Fah, saya juga nak bagi tahu yang sebenarnya klinik pergian Shalinda ni kita tengah buat promosi tau untuk whitening, scaling, braces pun ada. So mana-mana yang dah nak raya ni, so kalau belum buat braces lagi, belum buat whitening, scaling ke, boleh datang ke klinik pergian Shalinda. So korang boleh tekan link di bio untuk korang buat appointment. Okay? Stay tune untuk video selepas ini. Hai, bersama saya lagi Awi dalam rancangan Purple Talk. So hari ni seperti yang korang tunggukan, saya membawa Dr. Atika bersama kita. So Dr. Atika, boleh memperkenalkan sikit diri Doktor? Hai, saya Dr. Atika dari Klinik Pergigian Shalinda. Wih, simpelnya. Okey, tak apa. Dr. Atika memang jenis seorang yang simple je. Dia tak suka nak runsing-runsingkan kehidupan dia. Tapi sebelum tu, kalau korang tengah tengok video ni, jangan lupa share dulu. Doktor pegang ni Doktor. Like and share. Okey, awak nampak tak? Dia suka simple je. Dia tak suka nak serabut pun. Okey. Okey, kalau korang dah share kan, korang dah like, dah like. Okey. So hari ni kita nak bincangkan satu topik dengan Dr. Atika. Waktu bulan puasa ni, banyak rawatan yang kita tahu kadang-kadang boleh buat. Kadang-kadang kita tak tahu rawatan tu dibenarkan atau tidak, batal ke tidak. Jadi hari ni kita nak tanya dengan Dr. Atika. Doktor, Yes. sebelum saya masuk ke soalan saya ni, banyak tak pengalaman doktor yang doktor dah dapat semasa bulan puasa bila doktor nak treat patient tu ataupun pesakit tu? Okey, terima kasih kepada Encik Awi. Belum terlambat lagi saya mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Okey, saya Dr. Atika di sini ingin memberitahu pesakit memang banyak kali, acap kali saya ditanya soalan tentang doktor boleh ke cabut gigi waktu bulan puasa? Doktor boleh ke cek gigi waktu bulan puasa? Scaling boleh ke? Okey, di sini telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan.
beberapa prosedur iaitu rawatan yang dibenarkan di dalam pergigian seperti pemeriksaan gigi, iaitu cek gigi lah, scaling gigi, cuci gigi, sama, tampalan, ambil x-ray, ambil acuan untuk buat gigi palsu, and etc. Okay? So itu semua yang dibenarkan lah. Yes. Oh, saya baru tahu. Tapi bila saya dengar doktor cakap itu, saya macam tertanya. Andai kata saya sakit gigi dan gigi saya perlu dicabut, Okay. adakah rawatan tu membatalkan puasa saya sepanjang hari ataupun saya kena reda je waktu tu? Okey. Kalau memang sebab Islam ni agama yang memudahkan. Okey? Takkanlah sakit gigi nak tahan kan? Okey. Tak ada masalah kalau nak cabut gigi. Okey, sebelum kita cabut gigi mestilah bius akan diberikan. Bius tempat yang diberikan oleh pegawai pergigian tidak membatalkan puasa sebabnya dia diberikan pada tempat yang terdedah, means bukan kat bahagian rongga lah. Okey, di bius sahaja untuk kasih kebas kat gigi tu. Okey. So andai kata dah kebas, suntikan kan ada, kan biasa kita tahu kalau kita memasukkan sesuatu dalam badan kan dia akan membatalkan puasa kita. Okey. Tapi kalau dah buat suntikan, kita memasukkan sesuatu dalam badan kita, so dia tu tak membatalkan. Encik Awis, sebelum itu saya ingin bertanya, apakah perkara yang membatalkan puasa? Makan, minum, Okey. korek telinga, korek hidung. Korek hidung, korek telinga adakah membatalkan puasa? Cik Awi, sila cek semula. Oh, saya kena cek balik saya punya keagamaan ni. Tidak, betul. Mungkin memang ada salah faham dekat situ, biasa. Ada orang tanya macam ustaz-ustaz, saya bukan ustazah di sini. Saya Dr. Atika. Seringkali orang tanya, boleh ke korek telinga, korek hidung kan? Samalah juga dengan cek gigi semua. Benda tu bukan masuk ke bahagian rongga sampai ke perut, tidak. Dia hanya setempat sahaja. Contoh bagi bius tu dekat gusi tu saja. Tidak mengenyangkan pun kan? Kenyang ke kasih bius tu? Saya tak tahu, saya tak pernah kena suntik. Okey, mungkin kita boleh cuba lepas ni. Jangan cuba. Okey, tidak mengenyangkan dan tidak masuk ke bahagian rongga. So jangan risau, bius tidak membatalkan puasa. Okey. So Encik Awi jangan risau untuk cabut gigi. Melainkan kalau Encik Awi waktu cek gigi tu Encik Awi memang sengaja minum air yang kita berikan. Air tu untuk dikumur, bukan untuk diminum Cik Awi. Melainkan Cik Awi sangat lapar, haus, Cik Awi ambil kesempatan untuk berbuka puasa. Itu memang tidak boleh sama sekali lah. Dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak mengapa. Okey. Okey? Macam sengaja tembak saya tu. Okey doktor, soalan yang saya seterusnya. So kita tahu kalau kita dah makan dan semua tu kan, macam kita kadang kan ada orang suka guna pencungkil gigi gitu, itu pun macam tak boleh juga kan. Tapi bagaimana kalau kita gunakan floss? Yalah, dia so adakah Kenapa pencungkil gigi tidak boleh Encik Awi? sebab saya sebagai seorang penggemar pengguna congkil gigi, saya akan menggigit benda tu. Oh, So saya rasa okey. macam benda tu macam menyalahi undang-undang. Tidak salah menggunakan floss, berus gigi. Tidak salah. Okey, Islam mementingkan kebersihan. Kebersihan separuh daripada Iman. yes. So, sangat mementingkan kebersihan di sini, kenalah berus gigi, kenalah floss. Melainkan kalau Encik Awi tu dah jumpa makanan kat celah lepas floss tu, Encik Awi telan pula makanan tu Encik Awi. Itu memang tidak boleh. Dan Encik Awi bila nampak makanan kat celah gigi tu, kenalah buang, kenalah kumur balik, janganlah telan. Nanti kenyang dengan Yelah. Nak cakap saya bersalah. Tapi bukan kalau saya tu dikira memang tak boleh lah. Bukan makro tu tak boleh lah. tidak boleh. Doktor Atika, Ya. saya rasa macam penerangan doktor dalam bab cabutan tu kan, saya rasa macam kurang jelas. Sebab saya tak faham. Saya faham doktor macam peli saya je. Cuba doktor terangkan dari segi bahasa yang semua orang boleh faham. Okey Encik Awi, sebelum cabutan kita akan berikan bius untuk memberi kebas pada gigi tu. Tidak sakitlah waktu cabut. So untuk beri kebas pada gusi tu kita perlu bagi bius. So bius tidak membatalkan puasa. And then bila cabut gigi sakit kan, kenalah makan ubat tahan sakit. Boleh ke Encik Awi makan puasa ni? Puasa ni Batal lah kan kalau makan. So kita galakkan untuk terpulanglah. Kalau macam nak cabut pagi boleh, tapi kalau macam boleh tahan sakit tu sampai buka puasa nanti makan ubat tahan sakit. Kalau tak, kena makanlah juga. Kalau macam tak tahan sangat sakit lepas cabut gigi, kena makan juga ubat tu and then kena ganti puasa.
And the best adalah waktu cabutan adalah waktu petang lah sebenarnya, sebab kalau dah nak dekat buka puasa kan, bila dah sakit sangat kita boleh makan ubatan sakit tu bila berbuka puasa nanti. Okey, so tidak digalakkan sama sekali untuk cabutan gigi pada waktu malam, sebab jika berlaku pendarahan yang teruk, kita tidak boleh datang klinik balik sebab klinik dah tutup, almost semua klinik gigi dah tutup waktu malam. So takut ada pemasalah, so elakkan pada waktu malam untuk buat cabutan gigi lah Cik Awi. Okey. So kiranya kalau bulan puasa tu korang tak boleh datang klinik waktu pagi dengan malam korang nak buat cabutan. Okay, petang tu paling sesuai. So kalau petang tu korang cabut, problem malam kau boleh datang balik. Betul tak? Betul. Betul lah. Nampak? Kalau nak cabut pagi boleh, kalau macam in case boleh tahan sakit tu, nak makan ubat waktu petang nanti. Kalau macam boleh tahan sakit tu, okey lah. Kalau macam memang sengaja nak ambil kesempatan tu, tak boleh lah kan. Dan biasalah manusia ni kadang-kadang memang suka ambil kesempatan yang ada. Kita jangan lepaskan peluang, betul tak? Betul. Kan? Grab the opportunity. Saya pun tak nak melepaskan peluang sebab saya nak bertanya lagi ni sebenarnya. Baiklah. Peluang ni tak boleh dilepaskan. Betul? Kalau cabutan dia ada bukan pasal gigi kekal ataupun gigi depan sahaja. Yes. Macam mana kalau gigi geraham bongsu? Ya. Dia adakah kena buat pembedahan? Okey. Adakah itu melibatkan puasa kita juga? Gigi geraham bongsu, dia prosedur dia rumit sikit daripada cabutan, tetapi lebih kurang sama. Kena bagi bius dulu, and then kena potong gusi sedikit, potong tulang sikit. So sakit dia, after effect sakit tu lagi lama sikit lah daripada yang cabutan biasa. Kalau Encik Awi memang confident, Encik Awi rasa lepas buat pembedahan kecil tu Encik Awi tak akan rasa sakit, Encik Awi boleh bertahan dengan berpuasa, Encik Awi teruskan. Tetapi kalau macam in case Encik Awi macam tak boleh, macam rasa boleh tahan lagi ni, tunggu raya lah buat pembedahan gigi bongsu, tu pula Encik Awi. Okey. Sebab gigi bongsu tu nanti kita akan jahit juga. Jahit tu memang tidak batalkan puasa lah lepas buat pembedahan tu. Okey, tak ada masalah lah Encik Awi. So nampaknya Dr. Atika sangat suka menyebut nama saya je. Saya rasa dekat 100 kali sebut Encik Awi. So mungkin dia sedang memberi hint untuk saya membuat satu rawatan dengan dia supaya bukti yang membuat rawatan gigi ni tak membatalkan puasa sebenarnya. Ya. Tapi doktor, sebab sebelum ni saya pun pernah buat scaling. Tapi sebelum puasa. Okey. Kalau dah puasa buat scaling tu dibenarkan ataupun ada side effect yang kita sendiri tak tahu? Okey, lepas scaling biasanya apa akan berlaku? Kita akan rasa ngilu, so banyak ada darah-darah kan kat gusi. Okey. Ada yang bertanya, boleh ke kita telan air liur yang berdarah tu lepas scaling tu? Boleh ke? Tak. Kalau tertelan tidak mengapa Encik Awi. Seperti yang saya kata sebelum ni, Islam agama yang memudahkan. Alhamdulillah. Okey, tapi jangan ambil mudah sekali. Okey. Ada benda yang telah digariskan, so kita ikutlah garis panduan yang telah ditetapkan. Kalau macam tidak sengaja, tidak apa, jangan ambil kesempatan pula macam kenyang dengan air scaling tu nanti. Okey, dengan darah-darah semua tu tidak boleh lah Encik Awi. So korang yang tengah tengok video ni, korang dengar ke tidak apa yang Dr. Atika ni cakap tadi? Setiap rawatan pergigian tu tak semestinya semuanya membatalkan. Lagi-lagi untuk orang yang dah berumur, yang muda ataupun kanak-kanak yang tengah berpuasa, semua boleh buat. Tapi bergantung pada rawatan juga. Kalau benda tu memerlukan korang untuk makan ubat, membuat perkara-perkara yang akan membatalkan, terpaksalah membatalkan. Sebab apa? Demi kesihatan korang juga. Betul tak doktor? Betul? Betul. Betul kan? Ya, dah macam pipin lah doktor ni. So, jangan ke mana-mana. Selepas ni kita akan bersama dengan Ifa pula dan juga Dr. Atika. Sampai situ sahaja. Apa lagi? Assalamualaikum semua. Kami dari Klinik Pergigian Syarinda akan mengadakan kempen bebas kaviti sempena Aidilfitri pada tahun ini. Jadi kami menawarkan 200 slot scaling dengan separuh harga dan 60 slot scaling yang percuma untuk our frontliner. Kempen ini bermula pada hari Isnin 26 April pukul 9 pagi. Semoga senyuman kita di Aidilfitri ini menjadi lebih bermakna. Jadi first come, first serve. Hashtag kita jaga kita. Bye. Hai, kembali bersama dengan saya Ifa dan bersama dengan Dr. Atika. Hai Dr. Atika. Hai Ifa. So tadi doktor dah borak dengan Awi, sekarang giliran saya pula. Saya lagi tadi tunggu je tau doktor yang borak dengan saya. So saya ni kena layan semua pasien-pasien yang nak buat rawatan. So ramai
patient yang tanya saya lah. Diorang okey je, diorang nak buat appointment. Tiba-tiba je diorang macam was-was tau. Diorang boleh ke buat appointment, boleh ke buat rawatan gigi? Saya dah buat appointment dah, saya nak cancel boleh? So diorang tanya boleh ke buat rawatan gigi di bulan puasa ni? Macam doktor cakap dengan Awi tadi pasal cabutan kan. Okay, ni nak buat tampalan. Kalau tampalan kan gigi kita dah berlubang. Okey. So dan kita letak sesuatu kat dalam lubang tu. Batal tak doktor? Okey, terima kasih Ifa atas soalannya. Terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Ifa, lubang tu dekat mana? Gigi ataupun di perut? Kat gigi. Dekat gigi. Okey. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lubang yang ada di gigi akan menyebabkan kita sakit. So bila sakit dia akan mengganggu ibadat kita, puasa kita. So benda semua tu mestilah kita kena fikirkan dululah juga kan. So kita kena tampal lah. So ya, ikhtiar untuk menutup lubang tu. Okey. So untuk menutup lubang tu kita kenalah tampal gigi. So tiada masalah kalau nak tampal gigi waktu bulan puasa, Ifa. Bukan ke kalau membatalkan perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Bukan ke gigi tu kalau ada berlubang dia jadi rongga. Bukan ke? Apa itu definisi rongga? Rongga yang berlubang lah. Apa yang segala yang berlubang. Itulah yang saya faham. So saya ni mewakili orang-orang kat luar sana yang mereka faham lah. Yang orang kata macam hidung ada lubang, so tak boleh keluar hidung. So boleh makro kalau keluar hidung. So kalau tampal makro ke? Okey. Rongga tu definisi rongga pun. Okey. Kalau nak tampal tu dia macam tutup kat lubang tu kan. Lubang tu dia bukan directly pergi ke bahagian perut ataupun dia bahagian tempat yang macam orang cakap yang terdedah. Okey, yang surface. Gigi dia lain tempat dengan bahagian perut kita. Bukan, tiada masalah lah untuk nak tampal gigi. Maksudnya tak adalah simen lah doktor. Ya, simen yang akan diletakkan. Tak adanya doktor tampal terus sampai ke perut lah. Tidak. Maksudnya letak lah. Tidak. Dia just tampal untuk kat situ je lah. Ya, okay. Sebab bila membatalkan puasa memasukkan sesuatu yang berzat ke dalam anggota kita kan. Macam rongga yang berzat tu yang macam yang ada rasa ada yang mengenyangkan lah zat tu. Kau hidung je ke? Okay, faham. So korang kat luar sana, korang dah boleh ubah mindset korang tak boleh ingat buat tampal ke, cabut ke, boleh batalkan puasa tau. Sebenarnya korang benda tu semua kalau gigi sakit mengganggu korang punya puasa, betul tak? Mengganggu korang punya ibadah. So korang kena cari ikhtiar, cari jalan penyelesaiannya untuk beribadah dalam keadaan yang selesa, okey, yang sihat. Okay, so korang perlulah datang ke klinik untuk membuat rawatan. Nanti kalau tak datang, diorang kata nak tunggu raya. Apa efeknya doktor? Kalau diorang kata macam tak apalah sebulan ni tahan je lah. Apa efek doktor? Nanti lubang tu lagi besar lah. Lagi complicated punya treatment akan berlaku. So daripada kos untuk tampalan tu sedikit saja, tiba-tiba kena buat rawatan akal lah, tiba-tiba roban tu besar, so kos dia lagi tinggi. So kat situ dah makan kos korang, okey. So seterusnya ada orang katakan doktor, masa bulan Ramadan ni yang saya dengar pun nak tergelak juga. Sebab saya tak boleh pun gelak sebenarnya, tapi tiba-tiba tergelak. Okey. Tak berdosa kan? So macam ada orang kata, so korang pun jangan gelak tau kalau dengar. Ada orang kata bulan puasa tak payah gosok gigi sebab mulut kita dah bau, ibarat mulut orang berpuasa ni ibarat bau minyak kasturi. Betul tak doktor? So orang kata tak payah bergosok gigi pun. Okey. Perlu so macam mana doktor? Perlu gosok gigi ke tak perlu bulan puasa ni? Okey, mestilah perlu. Seperti saya sudah beritahu kepada Encik Awi tadi, Islam mementingkan kebersihan.
iman tu separuh daripada kebersihan tu separuh daripada iman. So kalau kita macam tak berbasuh gigi, nanti kadang-kadang dia boleh menimbulkan fitnah pada yang non-Muslim kan. Kata kalau orang berpuasa ni mulut berbau lah, tapi kita kena fikir. Ya, sebab kita tak berbasuh gigi, okey, tidak kisah kalau macam kita berbasuh gigi untuk menghilangkan plak-plak gigi tu tiada masalah. Okey, tapi kalau macam nak berbasuh gigi sebab nak ambil kesempatan nak minum sekali tu, itu yang tidak boleh lah kalau yang disengajakan. Itu namanya Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. So kalau yang ni yang saya dengar-dengar lah, orang kata kalau macam dia bangun lewat, contohnya orang kata yang dulu lah saya dengar lah, mak ayah saya kata kalau lepas sahur tu dah kena terus gosok gigi, sebab nanti dah puasa tak boleh nak gosok gigi, nanti makro lah. So sebenarnya kalau contohlah kalau orang tu dia sahur, lepas tu dia tidur, lepas tu dia bangun pukul 7, lepas tu dia gosok gigi, so tak boleh ke doktor? Makro ke? Boleh. So boleh lah untuk tujuan kebersihan. Yeah. So korang jangan mengelak tahu nak berus gigi. Okay, so seterusnya doktor, kalau orang yang ulcer, contohnya macam maksud dia ulcer adalah mata ikan macam tergigit ke ataupun menyebabkan cuaca panas kan akan ada ulcer kan kat dalam mulut kan. So dia tak tahan, so sakit, dia sapu ubat ulcer. So bila sapu ubat ulcer tu dia kan dah bercampur dengan alio kan. So bulan puasa boleh telan alio, tak batal pun. So batal tak kalau dia telan dengan ubat ulcer sekali, sebab ubat ulcer tu dia campur dengan alio? Okey, lepas kita dah sapu tu kita boleh ludah dululah. Okey, so yang balance yang tertinggal tu dia akan bagi kesan lah pada yang mata ikan yang ada, supaya dia bagi kurang rasa lega lah, rasa kurang sakit. So kalau yang dah ludah, lepas tu macam nak telan alio tak ada masalah lah, sebab kita dah buang yang balance yang terlebih yang ada kan. Okay, so tak batal pun lah kan. Melainkan ada setengah orang dia tak buang pun ubat tu. So dia sapu, lepas tu dia biar je. So dia dah bercampur, so dia ingat tu alio dia, so dia boleh telan je macam tu. So korang sebenarnya kena meludah selepas dah sapu ubat ulcer tu. Okay. Okay, kalau macam rawatan akar tu kan masukkan sesuatu alat. Okay, alat ke dalam kita punya gigi, dalam akar kita. Tu pun kira macam ke bukan rongga doktor? Batal tak kalau buat rawatan akar? Tidak batal. Sama juga macam tampalan tadi lah. Dekat bahagian gigi tu saja sampai ke bahagian akar gigi untuk rawatan akar. Okey, itu saja ke? Okey, itu kan. Maksudnya untuk rawatan akar itu sajalah doktor. Okay, selain daripada tu ada orang tanya nak ambil x-ray. Ambil x-ray kan kita pakai alat x-ray tu, tembus dalam kita punya mulut. Batal tak ada? X-ray tu kat luar, filem tu yang kat dalam. Dia sama juga macam kita berbasuh gigi lah. Dia tak di-efek sampai ke bahagian dalam, dekat bahagian dalam mulut tu je. Untuk dapatkan sinaran X-ray tu tidak membatalkan puasa lah kalau nak habis surat tu puasa. Okay. So doktor ada apa-apa nak bagi tahu orang-orang di luar sana yang dah salah anggap lah yang asal bulan Ramadan je tak boleh nak buat rawatan gigi. Bukan rawatan gigi saja, diorang keliru tau, dengan rawatan lain pun sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, konklusinya kita boleh datang klinik gigi dan melakukan rawatan pergigian waktu bulan puasa. Tiada larangan kerana Islam agama yang memudahkan dan kebersihan separuh daripada iman. Ayuh kita jaga gigi kita. Okay, korang dengar tak? Jelas ke tak jelas apa yang doktor dah sampaikan daripada awal kita punya video sampai ke akhir. Sampai kita dah ke akhir, kita dah sampai ke akhir rancangan dah juga pun. So korang kalau masih lagi keliru, korang boleh drop je komen kat bawah and kita akan, doktor akan balas komen. Okay, satu persatu. So korang boleh je drop komen, kalau tak faham boleh je terus call klinik, atau nak buat appointment boleh terus call klinik untuk buat appointment. Okay,
So terima kasih Dr. Atika kerana sudi Terima kasih, Fa. meluangkan masa Sama. dengan kita semua untuk menjalankan rancangan Purple Talk ini. Okey, terima kasih Fa. Dah keliru lagi ke tidak? Okay, so mestilah korang dah walaupun sedikit kita korang dapatlah sedikit, walaupun sedikit yang kita sampaikan, at least korang faham lah kekeliruan yang ramai orang tak tahu ni. Okay, so jangan lupa share dan juga like kita punya page dan juga video Purple Talk. Okay, so kalau korang nak tengok the next season, the next episode, stay tune. Jangan lupa like and share kepada group-group keluarga, group-group yang korang join tu. Okay, untuk lebih ramai masuk. Okay, selamat berpuasa. Bye. Macam lapar sangat, tiba-tiba nak makan dah. Saya risau ada yang kena makan ni. Sekejap. Dah. Yalah, I rasa lah. Okay, sorry saya ada gangguan di belakang. Ada orang gelak atas saya. Mata sensitif. Aku dah minta. Mata sensitif. Aku dah ada.